Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak-anak murid ustaz semua, selamat bertemu kembali pembelajaran pendidikan Islam. Okey, sebelum ni kita sudah belajar, anda sudah belajar berkaitan dengan bersuci daripada hadas. Hari ini kita sambung pelajaran bersuci daripada hadas. Sebelum ini, murid ustaz dah belajar berkaitan dengan hadas. Maksud hadas iaitu hadas ialah, tengok buku teks masing-masing, pelajaran hadas. Hadas ni. Tengok, okey. Ulang baliklah sekejap sebelum kita sambung lagi. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang. Pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Inilah teks ini adalah arti hadas. Setiap kekotoran maknawi pada diri seseorang itu yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Contohnya solat, maknanya batal solat. Kalau tidak, kalau kita masih berhadas, tawaf dan menyentuh Al-Quran, tak boleh. Kemudian pembahagian hadas terbagi kepada dua, hadas besar dan hadas kecil. Cara menyucikan hadas ialah dengan mandi wajib. Cara menyucikan hadas besar ni, mandi wajib. Cara menyucikan hadas kecil, kita berwudu, ambil wudu. Itu cara dia. Kemudian hari ini berkaitan dengan apa dia hukum bersuci. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Wajib kita bersuci hadas kita apabila kita nak buat ibadat. Kemudian perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar. Perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar, ini ada 5 semua. Ada 5 semua. Apa yang 5 tu? Ni pertama, keluar mani. Keluar mani. Keluar mani ini sama ada lelaki atau perempuan, sama ada disebabkan dia bersetubuh, iaitu bersatu antara suami isteri, ataupun dia bermimpi keluar mani. Mani ini sejenis air berwarna putih macam susu keluar daripada kemaluan kita, sama ada kemaluan lelaki atau kemaluan perempuan. Yang kedua, sebab-sebab menyebabkan hadas besar, bersetubuh. Bersetubuh ini adalah bersamalah suami isteri. Bersama suami isteri melakukan persetubuhan. Kemudian yang seterusnya, haid. Haid ini adalah berlaku kepada orang perempuan. Apabila sampai umur dia sudah balik, dia keluar haid, iaitu sejenis darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Biasanya pada setiap bulan. Kalau perempuan itu normal, pada waktu sampai pada masa dia tempoh yang sepatutnya, Allah takdirkan dia keluar haid. Ini menandakan seseorang perempuan itu sudah akhir balik, sudah sampai umur. Kemudian yang khususnya mati. Mati pun sama. Kita kena mengangkat hadas besar kepada si mati ini. Orang mati itu tak boleh angkat hadas besar dah. Kena orang lain lah mandi untuk hadas besar dia. Tukar mandi mayat itu. Niatkan untuk mandi hadas besar, mandi wajib ke atas mayat. Kemudian yang seterusnya ni, wiladah. Waw lam alif daha. Wiladah. Wiladah ini adalah seorang perempuan yang melahirkan anak. Diwajibkan mandi wajib juga. Dia sudah berhadas besar. Kemudian nifas. Nifas ini berkaitan dengan orang melahirkan anak juga, iaitu darah yang keluar daripada kemaluan setelah dia melahirkan anak.
biasa darah ini keluar paling lama biasanya tak tentulah berapa lama. Kalau biasa normal dia 40 hari orang perempuan, tak melebihi 60 hari, macam itulah. Ini adalah darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan anak. Ada berapa semua sebab-sebab perkara berhadas besar ni? Ada 6 semua. 6 semua ni. Yang terakhir yang ni mati inilah. Inilah mati pada orang lain lah mandi. Yang berlaku pada 5 orang ini wajiblah kena mandi, wajib untuk nak bersih. Mandi wajib. Hanya berlaku kepada orang lelaki hanya 2 saja. Yang lain itu 3 lah lelaki. Mati pun lelaki juga. Perempuan dan lelaki. Keluar mani jatuh ke lelaki dan perempuan. Bersetubuh lelaki dan perempuan. Nifas ini khas untuk perempuan. Wiladah untuk perempuan. Haid untuk perempuan. Gitu. Kemudian teruskan lagi berkaitan dengan perkara yang dilarang semasa hadas besar. Perkara yang dilarang semasa hadas besar iaitu apa? Apabila kita berlaku hadas besar, contohnya tak boleh baca Al-Quran. Ditegah baca Al-Quran. Menunaikan solat sama juga. Dilarang kepada orang yang berhadas besar. Memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran ni. Memegang Al-Quran tak boleh dilarang juga. Kemudian, yang ni bergambar Kaabah ni maknanya tawaf. Tawaf ni mengelilingi Kaabah di Mekah sana. Maknanya sesiapa yang pergi ke Mekah menunaikan ibadat umrah atau haji, dia kena tawaf. Syarat-syarat sah tawaf mesti kena suci daripada hadas. Suci daripada hadas besar atau hadas kecil. Itulah perkara-perkara yang dilarang semasa orang yang berhadas besar. Okay, kemudian tengok pula apa kaedah bersuci daripada hadas besar tadi. Maknanya apa dia? Cara bersuci tadi. Ini cara kaedah nak bersih diri daripada hadas besar. Tengok muka surat 82 buku teks awak. Cara-cara nak bersih pada hadas besar. Nak mandi wajib lah ni. Kemudian pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Nombor 1 ni. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Kita hilang semua najis yang ada pada badan kita. Kemudian yang kedua, membaca basmalah sambil berniat mengangkat hadas besar. Membaca basmalah. Tapi kalau dalam tandas, kita tak boleh nak baca basmalah. Basmalah ni maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Kalau kita dalam tandas. Maknanya tak perlu baca basmalah lah. Kalau kita mandi bukan bilik tandas, bilik air boleh. Bilik mandi tanpa ada tandas. Apa niat dia untuk mengangkat hadas besar ni? Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Ulang balik. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Ini niat dalam hatinya. Ini kita sebut. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hati ni. Masa air sampai di badan kita, niat. Kemudian 3, membasuh tangan 3 kali. Membasuh tangan 3 kali ni sunat lah ni. Ikut urutan lah, tak apa. Membasuh tangan hingga 3 kali. Nombor 4, membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Membasuh kekotoran daripada kekotoran mana yang ada pada badan kita itulah. Kemudian mengambil wudu. Nombor 5 ni mengambil wudu. Sunat mengambil wudu ni. Kita ambil wudu jugalah. Kena membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Maknanya nombor 6 ini membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Rambut juga kita basuh ni. Kalau rambut panjang, pastikan ratalah air dia ke kepala tu.
Okey, yang ketujuh, menjirus air ke seluruh badan. Kemana bermula di sebelah kanan. Ambil sebelah kanan dulu, jirus semua daripada kanan, itu sunat juga. Kena buatlah, ikut urutan dia tu. Nombor 8, menggosok bahagian sulit dan lipatan. Menggosok bahagian sulit dan lipatan. Dan kita juga perlulah menduduk dalam keadaan mencangkung. Mencangkung tu. Supaya apa? Supaya di kangkang-kangkang kita itu rata air sampai. Kalau berdiri tak boleh. Kalau kita berdiri mandi wajib, maknanya kita, air tidak akan rata di celah kangkang kita, celah paha-paha, celah kemaluan itu. Kita maknanya kita sepatutnya duduk dalam keadaan bercangkung, supaya air sampai ke celah-celah paha itu. Yang ketujuh, membasuh kaki. Itulah membasuh kaki sehingga bersihnya. Kata ringkasnya, mesti meratakan air ke seluruh anggota badan. Itu syarat dia. Rukun dia, niat, dan yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota badan. Ini nombor 1 hingga nombor 9. Ini cara-cara mandi wajib yang sempurna, termasuk rukun dan termasuk perkara yang sunat dalam ini. Ikut saja. Okey. Kemudian tengok pula perkara kepentingan mandi wajib. Kepentingan wajib. Tadi kita dah baca dah larangan semasa beradah besar ni. Terang dah tadi. Tapi kepentingan mandi wajib ni. Apa kepentingan dia? Terbagi kepada dua. Jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Kepentingan dia. Yang pertama, mandi badan menjadi bersih dan segar. Maknanya orang yang mandi wajib ni, badan dia menjadi bersih dan segar. Yang kedua, sihat tubuh badan. Maknanya siapa yang mandi dah besar ni, sihat tubuh badan dia. Yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Yang keempat, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Mana itulah kepentingan dia, kelebihan dia. Dari segi rohani pula, ada 3 ni. Rohani, kepentingan mandi wajib ni. Pertama, membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Yang kedua, amal ibadat diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kepentingan dia terbagi kepada 2. Yang pertama, kepentingan kepada jasmani, yang kedua kepentingan rohani. Kalau dia pecah pula, kepentingan jasmani ini ada 4. Kepentingan dari segi rohani ada 3. Itu sajalah berkaitan dengan hadas besar. Sebelum ini kita dah belajar. Hari ini kita belajar keseluruhannya. Kemudian buat latihanlah. Buat latihan yang diberi dalam buku aktiviti. Sekian, terima kasih.